Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Terlebih dahulu saya minta maaf kerana ada kesilapan sikit. Jadi tak dapat nak untuk paparan di skrin itu tak dapat malam ini kerana ada kesilapan. Jadi kita masih lagi berada di hadis yang ke-32, iaitu la darara wa la dirar, yang mana sebelum ni telah pun kita bincang dah hadis ini. InsyaAllah pada malam ni kita akan bincang keseluruhan sekali dengan istimbat daripada hadis ini. Jadi sebelum itu saya baca sekali lagi teks hadis ini. An Abi Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara, hadithun hasan, rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa ghayruhu musnadan, ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, atau lebih dikenali dengan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, mana tidak ada kemudaratan, sama ada kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkannya oleh Ibnu Majah dan Darqutni dan selain mereka berdua secara muttasil. Imam Malik ada meriwayatkan hadis ini dalam Muwatta secara mursal daripada Amr bin Yahya yang diambil daripada ayahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Amr telah menggugurkan Abu Sa'id al-Khudri. Namun Imam Malik ada beberapa tarik lain yang mana jaluran sanad lain memperkukuhkan sebahagian sanad yang lemah itu. Ini hadis yang ke-32. Jadi sebelum ini kita telah perbincang sebahagian. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak bincang dari sudut lafaz hadis itu. Pengertian, keterangan berkait dengan lafaz hadis dari sudut bahasa. Yang mana dalam hadis ini disebut beberapa kalimah sahaja. Dan sebelum itu walaupun disebut bahawa hadis ini la darara wa la dirar ini ada disebut dalam Muwatta secara mursal, tetapi mengikut Hakim, bahkan ada ta'liq Imam Zahabi dalam At-Talkhis. Dia kata hadis ni, kata Imam Zahabi, hadis ni ada tambahan kita sebut dah minggu lepas, iaitu la darara wa la dirar, man darra darrahu Allah wa man syaqqa syaqqa Allah alaih. Kata Imam Zahabi, hadis sani ada tambahan selepas la darara wa la dirar, itu tambahan man darra darrahu Allah wa man syaqqa syaqqa Allah alaih. Tu walaupun tak ada dalam kitab Muslim, dalam riwayat Muslim, tetapi dari segi hadis itu dia menepati syarat Muslim. Mana hadis itu kuatlah, cuma tak ada Imam Muslim tak masuk dalam kitab dia. Jadi maknanya hadis ni kalau kita tengok keseluruhan maka dia jadi kuat. Kalau hak ni hak la darara wa la dirar saja ni, tapi kalau ada tamam man darra tu menepati syarat Muslim, tu memang hadis sahih lah. Tu sahih lah tu. Sanad dia tu sahih. Tidak berlaku mursal tu.
Baik, sekarang ni kita nak tengok dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Kerana saya telah sebut dah sebelum ni bahawa darar dengan dirar ini dia ada beberapa perbezaan dari segi pemaknaannya yang diberikan oleh ulama. Misalnya ad-darar dari segi lughah. Dari segi lughahnya memberi erti mana perkara yang mengganggu, perkara yang menyakitkan, sama ada berbentuk maddiyan, berbentuk benda lah yang kita boleh rasa, misalnya seperti sakit, itu termasuk dalam hal sakit, lepas tu kecacatan pada tubuh badan, kehilangan harta dan sebagainya. Itu yang pertama. Ada lagi satu makna yang kedua. Makna yang kedua yang menyakitkan bukan dari sudut madian, tapi dari sudut adabian. Ada juga yang menyakitkan itu mana dari sudut adab, dari sudut tingkah laku, dari segi adab, yakni adabian. Misalnya ini dikira darar lah ni. Misalnya mengumpat, itu jenis perbuatan gitu. Dia lahir daripada mana jenis, dan suka, kita kata nak populariti lah, kita kata. Ulama sebut juga. Ini termasuk adabian berlaku ni. Dari segi adab, dari segi moral, ada juga yang dikira sebagai darar. Suka mengumpat, suka membicarakan hal keburukan orang. Lepas tu dia nak menonjolkan diri dia dari segi populariti. Dia nak, dia kira lah mana untuk mencapai target dia tu, kadang-kadang terpaksa menyentuh peribadi orang, merendahkan orang lain, tak kira. Askar dia boleh dapat kemasyhuran. Termasuk juga kemudaratan dari segi bahasa dalam konteks adabian ini, dari sudut adab, tata susila, adalah setiap perkara yang boleh menyakitkan hati, yang boleh mencederakan sanubari perasaan manusia itu. Dan termasuk juga perbuatan darar yang berkait dengan adab adalah setiap perkara yang setiap keburukan yang dilakukan kepada orang lain. Ini mengikut ulama darar dari segi lughah. Yang kedua, perkataan penting dalam hadis yang kedua iaitu dirar. La darara wa la dirar. Dirar ini juga mengikut ulamanya dari segi bahasa juga dia diterima pakai dalam dua makna. Sebab setengah-setengah misalnya dalam kitab Sihah, kalau kita tengok dalam kitab Sihah Imam Jauhari itu, dia kata makna sama ya. Darar dengan dirar ni makna sama. Kalau kita tengok dalam fiqhul lughah, fiqh bahasa, kitab-kitab qamus besar, dia sebut sama ya sebenarnya makna dia. Khilafun naf'. Darar dengan dirar ni makna dia tu dia lawan kepada manfaat, lawan kepada maslahah. Itu darar dengan dirar itu. Okay, baik. Jadi dirar dari segi lughahnya boleh diguna pakai dalam dua makna. Yang pertama, dirar dirar kita pakai dengan makna yang seerti, makna sama. Jadi kalau kita pakai darar dengan dirar dengan makna sama, bagaimana dalam hadis ni Nabi ataf, Nabi sebut la darara wa, ada wa ataf itu, wala dirar. Apa faedahnya? Apa faedahnya gunakan dua kalimah walaupun apa ada beza dari segi kerangka, dari segi saraf tu nampak ada beza, tapi kalau makna tu sama, apa faedah diulang dengan waw itu, dengan waw ataf itu? Dia kata litakid, untuk mempertegaskan makna. Litakid, untuk mempertegaskan makna. Itu dari segi bahasa tu, dari segi bahasa. Makna yang kedua, makna dirar yang kedua, iaitu muqabalatud darar bid darar. Makna kita lawan benda mudarat dengan benda yang mudarat juga. Kita balas kejahatan dengan kejahatan. Itu makna yang kedua, dirar. Bahkan kalimah darar dan dirar ni bukanlah orang panggil bahasa syariat, tidak bahasa syariat ni. Seperti taharah itu misalnya, itu bahasa syariat.
sudah jadi bahasa syariat. Kalau sebut taharah kita faham lalu. Bukan bersih biasa seperti yang dipaham sekadar dari sudut bahasa dak. Taharah misalnya janabah. Itu satu ketika sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit jadi nabi, mungkin dia sekadar bahasa Arab biasa dari segi lughah. Tapi bila Islam guna perkataan taharah itu, dia sudah ada makna dari segi istilahi dan dia jadi bahasa syariat. Dia jadi bahasa syariat. Darar dengan dirar tidak bahasa syariat. Namun setengah ulama dia kata ada Nabi guna dalam hadis la dirara. La dirara. Seterusnya lah ada hadis, kata ada lagi sambung yang dihadapkan dia. Kalau Nabi sebut secara khusus la dirara, tidak diatafkan kepada la darara, hak tu setengah-setengah ulama dia kata hak tu berkait, darar itu berkait dengan harta yang dimusnahkan oleh seseorang. Harta seseorang rosak dengan sebab seseorang, itu dikira darar. Maka orang itu, seseorang itu yang merosakkan harta orang lain itu, dia mesti bayar ganti rugi dan sebagainya. Jadi perbuatan itu orang panggil dirar. Itu kalau sebut secara bersendirian kalimah dirar itu, tak apalah. Jadi maknanya la dirar itu kalau disebut secara berasingan lah dalam teks, tidak disebut, tidak dirangkaikan dengan la darara, dia memberi arti khusus perbincangan berkait dengan harta benda. Itu di mana kalau kita tengok dari segi perbincangan, kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, kalau sebut la dirara saja ni, dia akan berkait dengan harta. Misalnya seseorang itu merosakkan harta orang lain, maka dia kena ganti rugi lah. Kena ganti rugi lah harta orang itu. Dia memang dia kena ganti rugi. Kalau dia tak boleh ganti rugi dalam bentuk harta yang sama, dia kena bayar nilai harta itu. Itu dalam perbahasan. Hak tu dia guna la dirar. Kalau sebut secara berasing. Itu makna dia, itu maksud dia. Namun Asy-Syarnubi dia ada memberikan makna dirar. Dia kata bagi dia Syarnubi dia kata dirar ini hak yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ini, hak darar tu dia terima hak tu. Dirar ini dengan erti mujazatud darar. Mana kita balas dengan darar. Orang buat keburukan kepada kita, kita balas keburukan yang sama. Ataupun keburukan juga. Itu maknanya dirar. Jadi Nabi tak bui. Jangan kamu melakukan keburukan, jangan kamu lakukan keburukan kepada diri kamu saja, dan jangan kamu balas keburukan orang laku kepada kamu dengan keburukan. Kerana mengikut Imam Syarnubi, dia kata hak ni kita pakai makna kerana dalam hadis, dalam ayat Quran ada sebut memaafkan itu lebih dekat dengan taruah. Ayat. Jawab dia. Tadilah dia ada dua makna. Ada dua makna. Kalau kita sebut tadi segi bahasa tu, ada dengan erti maknanya memudaratkan. Dia jadi serupalah dengan darar itu. Ada selagi dengan erti membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk juga. Itu dirar. Itu makna dia segi bahasa. Cuma kalau kita tengok, saya tengok dalam kamus ni lah, kamus biasa ni lah, kamus tidak menceritakan secara detail, dia sebut kemudaratan gitu ya, serupa. Kalau kita tengok dalam kamus, kira kamus tu badah, tapi tidak bersifat fiqhul lughah, dia sebut biasa je. Kemudaratan gitu ya. Bahkan dia sebut nah, dirar ni kalau nak tengok, tengok rujuk balik kepada darrun itu. Kalau dalam kaum biasa ni, kaum Arab biasa, Arab lah ataupun Arab Melayu, dia sebut gitu lah. Kalau kita nak tengok mana dirar, kita kena rujuk pada darrun, dia makna sama. Jadi kalau nak tahu detail seperti yang disebut oleh ulama ni, dia kena tengok dalam fiqh lughah lah. Dalam apa ni mu'jam ya hak lama lah. Kalau hak baru-baru ni dia sebut gitu ya. Ringkas saja. Mengikut Syarnubi lagi, maksud kata-kata Nabi la darara wala dirar ini, dia kata Nabi nak supaya kita bersikap lebih menjurus kepada cara Nabi lah. Ketika orang kafir buat ke Nabi itu, lagu mana Nabi buat? Nabi maafkan. Kerana innal afwa aqrabu littaqwa.
Kerana memaafkan itu itulah lebih hampir kepada takwa kepada Allah. Jadi tak payah kita duk balas dengan keburukan. Nabi larang tak boleh. Sebab tu Syarnubi kata maksud sebenar hadis ni Nabi nak ayat gini dari segi maknanya. Dia kata tidak boleh seseorang dia membalas keburukan yang dilakukan kepada dia dengan melakukan keburukan juga, tetapi keburukan tu jadi lebih. Orang ni tapa dia pun tapa juga. Jadi bila tapa tu kalau lebih derah daripada itu, itu ada mudarat. Sebab dia kata kalau sama derah, itu hak kita yang disebut gitu. Jadi masalahnya ulama kata patut nak ukur lagu mana barang kenapa ni. Dia tapak kita kata memang kita boleh pun dalam ayat Quran pun ada kan. Dalam ayat Quran pun ada sebut faman iqtada alaikum fa'tadu bimithli kan. Ayat tu lah. Siapa dia serang kamu boleh serang dia dengan serangan yang sama. Kalau dia zalimi kamu zalimi dia dengan kezaliman yang sama. Cuma nak ukur secara mithliyah itu, payah katlah tu. Nak suruh jadi sama. Ya? Tak boleh. Lagu mana tu tak faham. Hak tu lah dia bahas ini ya. Jadi bila kita nak balas dengan keburukan tu, bima takut jadi lebih teruk daripada hak asal. Hak dia buat tu. Sebab tu ulama dia ada buat pula disiplin tu. Dia kata tak boleh kita nak dia gini, kalau sekiranya keburukan orang lakukan kepada kita tu kita boleh nilai dengan qimah, dengan nilai wang ringgit ganti rugi dalam bentuk duit, walaupun dia katakanlah dia katak kata kita. Mana lebih sunnah dengan kita naik mahkamah kita tuntut ganti rugi dengan kita pergi katak kata dia. Hak tu dia kata Nabi tak boleh tu. Boleh kita katak kata dia. Lepas tu gapo dia betul. Dia backyard dia, kita backyard kita. Dia kalau naik mahkamah kan, dia kena backyard kita kan. Nah. Tu jadi hak tu tak sah tu. Lepas tu kalau kita buat gitu setengah ulama kata takut jadi lebih dah. Mana cemak. Walaupun kalau maaf tu lebih itu, tapi dalam kes ni setengah ulama kata tak boleh. Sebab apa? Katakanlah dia katak kata kita boleh nilai kerosakan itu dengan nilai duitnya berapa. Ni urusan pihak tiga mahkamah lah. Ataupun kita tak boleh katak kata dia sebab apa? Sebab kita boleh tuntut dalam benda tu benda boleh ganti. Dia katak macam ni, bila naik mahkamah sama ada dia nak bayar duit kita ataupun dia bayar dalam bentuk cumi, cari tukar pasal dia tak boleh fitih kita. Kalau benda tu boleh buat begitu, tidak boleh kita balas keburukan dengan keburukan. Ramai juga ulama kata begitu. Ramai juga ulama kata hak tu Nabi tak. Sebab apa? Ini salah satunya kerana nak elak jadi panjang balah tu. Nak elak jadi panjang balah. So, yang kedua, dia bila orang cetuskan perbalahan ni, kalau kita layan dia boleh jadi lebih besar. Asal ni sikit tapi dia boleh jadi lebih besar. Tak kena raya dia boleh melayan nyawa, boleh mati. Hak tu Nabi nak jaga. Tak sih dia lagi tu. Sebab tu hak ni, sebab tu ulama katakan kita baca dalam hadis ni, ulama yang ambil hadis ni untuk sebagai membuat kaedah usul qawaid fiqh. Dia kata hadis ni sebenarnya Nabi sebut ni adalah termasuk dalam sadduz zara'i. Termasuk dalam sadduz zara'i. Nabi nak sekat benda hak tak molek tu jangan jadi besar. Jangan jadi besar. Walaupun betul benar kita ni dia salah pun, kita kena bertindak jangan jadi besar benda tak molek ni. Sebab kerja kita bukan hak tu. Hak lain kerja kita sebenarnya. Misalnya kita kata dah, orang sepak kata kita. Misalnya kita mungkin kesalahan kita lah. Dia pun nyah kata kita. Kita kata kita pun boleh juga nyah kata misalnya. Jadi kalau kita ginyah kata jadilah ke mana aku. Tu asal kata ruru tak ada apa tu ni pula duk guling dalam tu dah. Duk balas. Jadi berat lah. Tapi kalau sekiranya lawan kita dia bersedia main panjang, kita sekat tu ya. Boleh jadi dia sanggup main panjang kita kata. Mana episod tu tak habis takat tu. Tu Nabi tak situ. Sedangkan kerja kita bukan nak balas atas dunia ni. Banyak lagi kerja lain yang kita nak buat. Jadi kalau benda-benda gitu berlaku, kita terima. Sebab tu dia ada pula konteks sabar. Tak sekat tu lah sebenarnya.
Lepas tu hadis ni dikata Nabi sebut dalam konteks saddud dhara'i. Memang kalau nak kira marah, kita nak buat gitu jugalah. Nabi nak ajar kita, sebab itulah salah satu kesimpulan hadis ni, Nabi nak ajar cara bertindak yang betul, cara yang matang, cara yang rasional. Nabi nak ada hot tu sebenarnya. Orang cerdik sebenarnya lagu mana cara dia betul. Hot tu hadis ni nak ajar. Salah satu kesimpulan yang ulama buat. Di samping kaedah-kaedah, di samping beberapa kaedah fiqh, qawaid fiqh yang ulama cetus boleh ambil istimbak daripada hadis ni, salah satu yang Nabi nak ajar cara bertindak. Dalam hadis ni sebenarnya, walaupun benda tu kita nak bincangnya dalam kesimpulan tu, kita tengok sepah ni lah. Kita pergi ni sesat ni. Jadi kata Imam Jauhari, dia kata darat dengan dirar ini khilafun naf, dia lawan kepada kebaikan. Bahkan dia kata dia makna sama sebenarnya, makna sama. Ya peribahasa Melayu. Kalau bahasa Kelantan kan, dia nak ajar ni, mana kita kata apa ni, gali lubang kerana nak kambuh lubang. Seolah-olah gitulah kita boleh kata dari segi peribahasa ke bahasa Kelantan. Butang, lepas tu nak bayar hutang pergi butang pula. Apakah menyelesaikan masalah? Tak. Tu. Sebab tu tu sepah ni sebenarnya kita nak bicara dalam kesimpulan sepah ni. Takut kucap tu. Sebab kita susun itu. Jadi ada dalam kesimpulan. Tak apalah, moleklah. Itu maksud dia. Maknanya gitu dah. Jadi Nabi tak sel umat dia ni sampai mati duduk tak selesai masalah. Nabi tak sel. Itu sebenarnya. Memang kita tengok, memang jawami'ul kalim. Sungguh jawami'ul kalim kata-kata Nabi. Sungguh halus. Dalam sungguh kata-kata Nabi. Mana seolah-olah orang buta nak bayar hutang kena buta pula. Apakah sesat? Tak sesat juga. Dia kena fikir dalam konteks lain. Dalam semua perkara lah akibat tak apa. Ada satu tafsir dalam kitab lain ada disebut. Saya tengok molek yuk kita boleh fikirlah benda ni. Dia ada sebut ini mana dari, bukan dari sudut bahasa dah ni, tapi berkait. Ada juga ulama sebut, dia kata sebenarnya dia ramai juga ulama setuju ni. Dia saya tengok ni molek. Dia kata la darara wala dirar. Ni boleh kita ertikan, Nabi kata jangan kamu melakukan perkara buruk sama ada dalam keadaan tak sengaja. Cuba elok. Kita kata ni elok warna tak sengaja. Dia gini, darar ni mana buat kesalahan, benda mudarat kepada orang lain ataupun kepada kita sendiri dalam keadaan kita tak sengaja, bukan dimaksudkan perbuatan itu. Itu makna darar. Makna dirar pula, melakukan perbuatan buruk yang memudaratkan diri sendiri ataupun orang lain dengan qasad, biqasdin, dengan sengaja. Misalnya, dia mari contohlah. Dia kata mudah contoh yang simple. Dia kata misalnya kita hidup dalam kawasan kejiranan, rumah teres misalnya. Jadi kita pun tanah pokok ni banyak kan, tanah pokok. Kebetulan tanah latar tu sama, kita pun jiru pokok dan sebagainya, menyebabkan air tu dah kena pokok, kadang-kadang air tu pergi air campur dengan selut lah. Misalnya pergi ke rumah dia sedia kejiran tu, nak pagi basuh latar rumah dia. Misalnya ya tasarrabul ma', air mengalir pergi ke rumah jiran kita, susah hati dia orang cemak kan, selipar dia nak pergi masjid, dia selipar lain, nak ajak setengah orang. Dia naik tak kereta, dia letak dulu. Kita kena tahu lah orang ni bila kita buat lagu tu kan, dia rasa sudah berlaku darar itu, kita tak sengaja. Jadi perbuatan air mengalir daripada rumah kita pergi ke rumah dia tu, kita tak maksud pun, tetapi sudah menyakiti hati jiran kita. Itu tu darar itu. Jadi hukum dia lagu mana? Ni masalah hukum lah. Hukumnya lagu mana? Dosa ke tidak? Semua ulama kata dosa. Dosa ni gini, pak dia tak tahu suku. Kalaulah berlaku pihak rumah sebelah tu komplain, dia wajib kena pergi bak sapu hari tu. Dia kena bersih. Kalau tidak, kalau dia kawan nak warna air, dia kata nak warna air, kita tidak suruh pergi warna air. Misalnya ada orang ni tolong kita kecek gitu. Dah. Lepas lagi mana segi hukum? Anak ayat ni hukum nikih ni nak sabit hukum. Dosa, bila berdosa, walaupun tidak, dia tak ada kerugian, tapi dia sudah mendapat dosa. Asal perbuatan yang tidak sengaja, bila dinasihat, ditegur, dia pun tidak mengakui kesalahan dia, maka sudah jadi dirar.
Sudah jadi sengaja lah. Sebab dia tahu dah. Apatah lagi kalau daripada hawa dia sengaja, lagilah dirat. Hadis ni mengikut ulama yang hurah dalam konteks tadi, dia kata Nabi nak sebut dalam hadis ni sebenarnya la darara wala dirar. Nabi kata dalam Islam dibenci semua perbuatan buruk yang disengajakan atau tidak disengajakan. Hak tu Nabi nak ayat. Kita tengok molek tu. Bukan bermakna bila benda ni tak sengaja tak apa. Tak, maknanya benda tu jangan jadi menyakiti orang. Kena usah, kena fikirlah. Jadi setiap kali kita nak buat sesuatu yang melibatkan kejiranan, melibatkan orang, duduk di sop pejabat misalnya, kita tahu dah sayang kita sop pejabat tu semua. Tak usahlah pasal kipas dia. Misal, benda-benda gitu. Sebab tu saya kata hadis ni memang tinggi nilai moralnya. Nilai akhlak sangat tinggi hadis ni. Mana hadis ni memang kalau kita tengok dalam kitab akhlak guna hadis ni juga, dalam kitab qawaid fiqh guna hadis ni juga, dalam kitab pendidikan guna hadis ni juga, dalam kitab fiqh guna hadis. Pelbagai sudut boleh guna ni hadis ni. Luas sangat makna dia. Jadi Hasan ni dia kata gitulah. Kalau dia sengaja nak buat, sengaja nak buat. Misalnya kita kata gapo dia kita kata dia sakut sesuatu. Enggak rumah tereh kayak misalnya dah. Pagar tu kan dia bagi kan pagar tu. Dia duk gantung bagi tu. Siapa gayok pagar misalnya. Tak boleh tu, tak boleh. Dalam fiqh kan kita nak tebuk dinding. Kena minta izin dalam fiqh. Walaupun tak berlubang apa kali sana tu. Tapi sakat guru-guru bunyi semacam ni. Ketembuhkan duduk sebelah ni. Lepas tu dia banyak cara lah. Misalnya kita nak tambah selasah kena minta izin dalam fiqh. Dalam fiqh ada sebut dalam fiqh syar'i. Hak tu molek lah tu. Sebab apa nak jaga takut orang terasa. Asal ni contoh tidak sengaja tu. Misalnya kata kalau buat dini, dia tak fikir pun orang marah. Itu tidak sengaja tapi orang susah hati. Masalah sekarangnya kalau mengikut ulama, kalau dia tak sengaja ni, dia gini tak sengaja ni, dia itulah manusia ni, dia layak terima agama sebab dia ada akal. Dia sengaja tak sengaja ni kita kira gini. Nak buat apa-apa kena fikir, tak sialah kita laguan. Tak boleh fikir itu manusia paling layak terima agama sebab dia boleh fikir. Kadang-kadang manusia ni bila dah lama dia sikap dia tak jauh kat orang, tak cara kepada proses orang, dia kira dia lah sifat keakuan misalnya, dia boleh hilang sensitiviti tu. Hadis ni juga nak ayat ni kita kena jaga daripada awal. Maknanya ibu bapa kena jaga anak-anak dia. Hadis ni biar dia ambil kira proses orang daripada awal usia kecil lagi kena jaga. Sebab kalau dia berasa dia tak jauh kat orang, dia kira dia je. Pas besar jadi biar gitu payah bahasa. Nak kira payah nak lagu ni. Berat masalah ni. Dia buat apa dia tak ambil kira orang. Ada ke jenis orang lagu tu? Susah sarai cukup dah sab jabat nak memeningkan habis sab jabat. Yang bagaimana saya ada pengalaman ni, susah kita. Kita duduk satu bilik guru tu, sarai ada pengalaman lagu ni. Susah hati. Siapa orang lain jadi dia duduk di maktabah setengahnya, dia mesti tak jaga. Adalah sebab bata pun dia masuk dalam bilik guru, dia nak tidur totu serabut. Kita ni bahagian misal kita ni setengah-setengah kita ni bahagian jaga. Dia tak kira, dia tak ambil kira. Dia pakai buah semua bilik dia. Kan tu jenis tak cakap orang. Apa yang jadi lagu tu? Tu ada tak kena pendidikan Nabi nak ajar jangan buat gitu. Itu mana darat benda tak sengaja. Benda tak sengaja ni kerana sebenarnya kadang-kadang kerana kesan pendidikan juga. Jadi bagaimana kita ibu bapa nak supaya anak tak ada tu perangai lagu tu. Dia kena ambil kira. Orang Kelantan dia panggil jenis barang betul. Orang betul laju. Orang betul molek perangai. Tak nampak dah. Setengah orang tu jaga menang lagu tu. Kecil pun dia jaga takut orang tu. Setengah tu tak langsung. Misalnya ni saya contoh mudah ni sebab kita nak faham dalam ni hadis tentang kehidupan kita ni. Misalnya kita naik kereta orang misalnya. Setengah-setengah orang bawa kereta dia tak worry pun anak dia makan atas kereta. Kita kena pandai tengoklah. Hak ni apa payahnya benda ni hak tak ngata ajar mesti ni. Dia bahaya kena reti. Benda-benda lagu ni tak sengaja tu. Berhenti mentah nak beli air tu yang tu Allah lah dia kalau nak minum air ada memang ada. Kita ada pengalaman kan. Dia sebut kita ya tu Allah kita kalau anak nak makan kita rela berhenti. Kita faham lah tu. Dia berhenti dia makan siap nak makan dia pergi pula dia rela gitu. Sebab dia nak jaga kereta dia. Molek tu. Mau kereta kita pak kita nak duduk nak gapo ni mai cuma dia jaga.
Jadi kalau kita naik kereta kita tak jaga tu, itu tak kena dengan sunnah tu. Tak kena tu. Kena jaga molek. Kita kena perhati, tengok dia nak naik, dia letak kaki dia lepas langsung jatuh pasir. Kita kena faham lah tu. Jangan buat berok dengan seluk-seluk gitu. Kena fikirlah. Benda gitulah maksud ulama kata la darar itu. Tak sengaja tu, tapi orang susah hati. Boleh jadi tak jadi nak biasa dengan kita. Dia kata dia tak reti bahasa. Boleh jadi macam-macam implikasi di sebalik. Nabi nak ajar cara hidup. Kena fikirlah. Kena fikir. Jadi benda-benda ginilah kena didik anak ni. Salah satu sukatan untuk anak kita benda-benda ginilah. Benda gini kadang-kadang mak tak ngaji tinggi setara mana pun dia reti benda-benda gini. Ibu kita tu dia tak ngaji tinggi pun, tapi kesan daripada pendidikan secara tawarus itu turun-temurun tu dia reti benda-benda gini. Dan benda ni dia kena latih, dia kena ajar. Tu Nabi nak itu sebab tu saya kata molek tu ulama sebut tu la darara tu. Jadi kalau dirar ini ni memang teruk lah. Ulama kata dirar ni dengan sengaja, tentu dia lebih teruk daripada darar tadi. Tapi kukuk mana pun darar dengan dirar dalam konteks tadi semuanya istilah taksir belaka. Istilah taksir belaka. Tu jelas. Disebut gitu. Jadi kena beringatlah benda-benda gini. Okey, baik. Sekarang ni kita nak pergi kepada kesimpulan hadis. Kita nak habis hadis ni insya-Allah. Antara kesimpulan hadis lah yang kita boleh faham daripada hadis ini, daripada perbincangan ulama, yang pertamanya tahrimul idrar bil akharin, mana haram kita melakukan keburukan apa bentuk sekalipun kepada orang lain dan kepada diri kita sendirilah. Tak boleh juga. Apa saja itu haram. Jelas tu. Bahkan hal ni tak ada khilaf disebut. Tak ada khilaf ni. Haram kita melakukan mudarat kepada diri kita dan kepada orang lain dalam apa bentuk sekalipun. Kenapa? Sebab tu saya terima dia mudarat apa makna? Menyusahkan, menyakitkan. Orang jadi serabut ke kita. Tak luka dia tapi hati dia luka. Kadang-kadang dia jadi terganggu emosi dia nak dia kih kita. Benda-benda kita kena jaga. Kadang-kadang benda tu kita tak perasan. Hak tu dia panggil dosa kecil lah tu. Dosa hak tu pun kena jaga. Nak ayatnya hadis ni. Hak tu pun kena jaga. Nak jaga lagu mana? Kena belajar. Kena belajar. Dalam bahasa Kelantan dia panggil kena reti bahasa. Bagi reti bahasa ni kadang-kadang orang tak ngaji universiti pun lebih reti bahasa daripada orang ngaji universiti. Ya? Mana tu dosa kecil lah ulama kata. Dosa kecil lah. Gak berdosa kecil dia banyak pada dosa besar. Perbuatan berlaku acak kali itu lebih acak kali daripada dosa besar. Benar-benar kalau kita tak jaga dosa kecil ni, kena beringatlah. Betul lah dia boleh hilang dengan ambil semaya, dengan banyak amalan, dengan puasa dan sebagainya seperti mana yang disebut tu. Tapi kalau banyak sangat takut tak habis, tak ada habis mati. Lagu mana? Kalau dosa besar banyak lagi tak bertaubat semaya ni. Buat masa muda ni, masa sekolah menengah tu sudah menanggung dosa sendiri. Tu lagu mana nak buat tu? Semasa sekolah menengah tak semaya. Selama mana dia semasa dia ada Persatuan PQM, Persatuan Qiraati Malaysia ni, dia ada buat satu research terhadap kanak-kanak peringkat sekolah menengah tak semaya ni. Dia ada buat semasa kerusuh lama dah. Tahun 90 kalau saya tak ingat dah. Ni hak peringkat sekolah menengah yang sudah sampai umur menanggung dosa sendiri dah. Dia kata di Kelantan saja dia buat. Dia kata mana tak silap saya lah sekitar lebih 90%. Mana hak semaya tu tak cukup. Gitulah lebih kurang. Tapi nak yang jumlah yang besar lah. Jadi boleh jadi pelajar-pelajar peringkat menengah ini boleh jadi dia semaya ketika umur 25 atau umur 30 atau umur. Lepas tu lagu mana tu? Belas tahun dia tak semaya tu. Dia tak hilang tu. Lagu mana nak buat? Benda-benda gitu lah. Tak kotor, memang tentu dia akan lekat lah tu. Bawa sebagai dosa lah. Kotoran rohani berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruklah tu. Okey, baik. Istinbat yang kedua, kesimpulan yang kedua daripada hadis ini, mana ulama telah buat satu kaedah lah, iaitu ad-dararu la yuzalu bid-darari. Itu kesimpulannya. Berdasar kepada la darara wa la dirar, ulama telah membuat satu kaedah. Kaedah ni usul lah. Qawaid fiqh, kaedah fiqh
iaitu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan melakukan kemudaratan lain. Nak hilang satu mudarat, satu kejahatan dengan menimbulkan kejahatan yang lain, tidak ada makna tu. Tidak ada makna. Hakikatnya tidak hilang kemudaratan. Kalau kita nak menghilangkan satu keburukan dengan menyebabkan kita tak kena, maknanya kaifiat tak kena, tindakan tak kena, menyebabkan hilang satu mudarat, timbul mudarat lain. Itu sebenarnya tidak menghilangkan mudarat. Sebenarnya tidak menghilangkan mudarat. Yang mana ulama sebutlah, dia kata yuzalu dararu mri'in birtikabi darari mri'in akharin li'anna al-khalq kullahum iyalullah fatasawa bainahum fil ihtiram. Dia kata maksud darat tidak boleh dihilangkan dengan timbul darat lain. Misalnya kita nak menimbulkan, nak buang satu benda buruk daripada seorang dengan menyebabkan berlaku keburukan kepada orang lain, itu salah. Tak boleh. Itu tak boleh. Itu maksudnya. Jadi ini umum, ya. Bahkan ulama sebut hak ni dia ada satu kaedah yang lebih umum daripada ad-dararu la yuzalu bid-darari. Dia ada satu kaedah yang lebih umum, iaitu yuzalu ad-darar. Mudarat mesti dihilangkan. Itu lebih umum lagi. Jadi bila kata mudarat mesti dihilangkan, di situ Nabi nak mengajar kita satu tindakan yang cerdik, yang bijak, yang berhemat, iaitu bila kita nak buat sesuatu kena fikir. Ada ke tak kesan buruk pada kita? Ada ke tak kesan buruk pada orang? Kena fikir. Kena fikir semua tu. Jangan kita tidak fikir. Hak tu sebenarnya falsafah hadis ni. Kita kena fikir. Setiap apa saja kita nak buat, kita kena ada kesan ke tak buruk pada kita, pada orang lain. Dia kena fikir semua tu. Dan mikir lagu itu masuk dalam zikrullah. Hatu tu. Yang ketiga, daripada hadis ini juga, mana ulama telah membuat satu kaedah lain, iaitu dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Kita menolak, menghindarkan benda keburukan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Katakanlah dalam dua perkara lah, jadi dua perkara. Ini ulama kata masuk dalam bab sadu zara'i jugalah. Katakanlah di situ ada kemaslahatan. Kalau kita buat ni dia ada maslahat, tetapi jadi timbul mafsadah. Kebaikan ada, tapi bila kita buat, kita ambil kebaikan tu. Bila saja kita ambil kebaikan, buat kebaikan, dia jadi timbul mafsadah, kerosakan, keburukan, benda tak boleh. Lagu mana tindakan kita dalam situasi itu? Itu Nabi nak ajar. Tak boleh. Kita kena tinggal kebaikan itu. Kalau kita yakin bila benda baik yang kita nak buat tu jadi timbul benda tak baik, sedangkan benda baik asal kita nak buat, kita bukan buat benda tak baik, kita nak buat benda baik ni. Tapi situasi itu jadi, kalau buat benda baik timbul benda tak baik, maka dalam situasi itu kena pakai kaedah ni, la darara wa la dirar, ataupun yuzalu darar, kena pakai kaedah, ya. Contoh kebaikan, misalnya kita kata kita kata kemaslahatan, misalnya orang nak cerah. Ini kita ambil dari situasi itulah. Orang nak cerah, memang cerah ni disebut abghadul halal inda Allah at-talaq, memanglah asasnya benda halal yang Allah cerah lah. Tapi kena tengok situasi juga. Misalnya teruklah berlaku tu, memang tak masalah, tak boleh, kita nak pakai waktu semacam. Siapa bini ni kata kalau dia tak cerah boleh jadi gila dia. Dalam situasi tu jadi lagu mana? Apakah situ ada masalah? Dia tak jadi. Boleh kita kata kalau kita boleh kekal ke rumah ni, kita kekal ke masjid, kita tidak roboh masjid. Kita kata sedangkan dengan kekal tu jadi ke dia timbul mafsadah, jadi gila. Ada ke orang gila? Boleh jadi gila, atau boleh jadi dia bunuh tu laki dia. Kemungkinan berlaku lagu tu dalam jangkaan kes dia tu. Boleh, wajib dipisahkan dia. Wajib dipisahkan lagi. Itu sebagai contoh lah. Jadi kena tengok lah. Jadi nak tengok tu, dia kena pertimbangkan, kena tahu kedua-dua kes tu lah. Banyak perkara lah kena kaunseling tu, kena ambil maklumat tu. Nak boleh buat keputusan untuk guna kaedah ni. Sebab tu dalam kitab sebut nak guna kaedah ni, dia mesti ada disiplin dia.
Mesti ada disiplin dia. Tak boleh kita pakar pahal lebih kurang nak guna, tak boleh. Dia ada pula kaedah nak pakar. Ini kaedah besar. Tapi nak pakar tu dia ada kaedah kecil pula. Dia panggil dhabit dia. Kena tahu dhabit dia pula. Tu jadi panjang. Misalnya dalam bab tadi misalnya kita kata, boleh ke tak kita tadi kan saya sebut tadi, jangan tu orang kata kita. Nah, kata kita nak pergi kata dia. Kata dia tu kira sunnah ke tak? Tak. Sebab apa dia kata kita tu? Kata kita rasa. Dari segi kaedah dia nya, mana benda material kita rasa itu kita boleh tuntut dalam bentuk ganti rugi. Ulama kata bila tuntut ganti rugi, kita tak boleh guna kaedah balas balik kepada dia dengan seumpama itu. Sebab apa? Kita boleh tuntut dia bayar kerosakan kata kita. Kalau boleh dalam konteks lagu tu. Sebab tu dia buat sini sebenarnya ada ma amkana dhamanuhu wa ta'widuhu bil qimah awil mithl fala yusaru fi ila al muamalah bil mithl. Ini kaedah. Ni untuk disiplin, untuk jaga hak tu tadi. La darara wa la dirar. Saya duk mikir nak sebut tu, takut jadi terlalu akademik sangat ni. Tak apa, kita sebutlah. Dia kata sesuatu yang ada kemungkinan boleh dibayar ganti rugi, sama ada ganti dalam bentuk material ataupun ganti dalam bentuk nilai dengan seumpama barang yang dirasakan, maka kita tak boleh guna kaedah fa'tada alaikum tu kan, faman iqtada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum, tak boleh guna tu. Sebab apa? Darat, dia buat darat kepada kita pun balas dengan darat. Itu tidak mengikut kaedah. Sebab apa? Keburukan dia buat kepada kita, kalau kita tidak kata, apakah kita rugi? Tak. Sebab kita boleh nilai kerosakan itu, mahkamah boleh itu. Tu kerja mahkamah lah. Ataupun kalau di kampung tu mungkin untuk ngulu, kau boleh orang ketiga yang ada kuasa di setempat itu. Itu kaedah lah. Kalau kita buat juga, tidak ikut sunnah. Itu kaedah dia sebut. Sebagai contoh lah. Okey, seterusnya istinbat yang seterusnya daripada hadis ini kita boleh faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan hamba dia melakukan apa saja perbuatan yang mudaratkan mereka. Talih. Daripada hadis ini kita nampak kehendak Allah. Gapo dia kehendak Allah dalam agama. Allah taksir. Allah tidak mahu membebankan hamba dia kepada perbuatan yang memudaratkan diri dia dan orang lain. Bahkan mengikut ulama, kalau kita perhati secara keseluruhan, setiap ajaran agama dan larangan agama itu, zat larangan, zat perintah Allah itu mesti dia ada salah, ada kebaikan sama ada untuk agama dan untuk kehidupan dunia manusia. Itu prinsip ajaran agama. Setiap perintah dan larangan agama pasti dia ada salah, ada kebaikan. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyuruh hamba dia melakukan sesuatu yang memudaratkan badan dia dan sebagainya. Sebab tu banyak hukum. Wala la tuhliku bi aidukum ila tahlukah, jangan kamu campur. Jangan tu, itu semua ayat prinsip agama, kehendak Allah. Seterusnya daripada hadisnya kita faham bahawa asal perkara yang buruk itu dia haram. Asal benda tak molek ni, benda yang ada madarah, menyusahkan dan sebagainya, haram. Asal dia. Lepas tu kadang-kadang nak jadi boleh, dia ada kaedah dia. Misalnya dalam peperangan kan, Nabi pernah tebal pokok-pokok kurma. Bukan untuk makan, bukan untuk ambil umuk gula ke apa. Dah. Tebal. Buat apa? Sebab waktu tu kepentingan pihak musuh. Bila dipikirkan perlu dalam peperangan. Asalnya madarah itu buat apa tebal tanah benar. Kalau kita itu boleh guna sebagai dak dengan halah peperangan, khida', al-harb khida' itu. Tu kena adalah tengoklah tempat-tempat mana. Tu. Dalam peperangan dia ada hukum dia. Sebab tu dia kata asal. Asalnya tak boleh. Tapi nak jadi boleh tu kena belajar khusus tu, kena tahulah. Landasan dia tu lagu mana. Begitu juga ulama menyebutkan kesimpulan hadis ini. Dia kata setiap sesuatu apa saja secara umum ada darar yang kuat ataupun darar yang sama. Darar mengatasi maslahat ataupun darar itu sama kuat dengan maslahat dalam satu-satu masalah, maka syariat tidak mengharuskan kita buat itu.
Dalam dua kes misalnya, mudarat lebih kuat. Ada dalam benda tu. Seperti kita kata arak dan sebagainya. Ada juga manafiknya disebut. Tapi mudarat dia lebih teruk lagi. Walaupun ismun kabir, dosa, benda buruk lebih besar, manfaat apa dia juga. Sepada misalnya orang kata dia kalau isap rokok misalnya boleh bawa kereta, tak berhenti pas ke Kuala Lumpur. Dia kata molek tu misalnya tu. Misalnya ada tu manfaat tu. Iyalah, tapi cuba tanya doktor lah, biar doktor huraikan tahu kesihatan tu lagu mana. Misalnya kita kata bakal lihat sejak tak habis doktor hurai tu. Mana lebih baik dengan kita tak perlu guna segar juga. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Tentu lebih baik waktu asalnya. Waktu asal. Yang terakhirnya yang saya nak sebut sini, ulama sebut dari segi falsafah hadis. Ini falsafah hadis. Hadis ini mengajar kita berfikir dan bertindak dengan bijak dan seimbang. Dalam apa saja tindakan kita, janganlah seperti kalau saya sebut sana macam gali lubang, maknanya tutup lubang dengan gali lubang yang lain. Butang untuk bayar hutang misalnya. Hak tu Nabi tak sih. Itu konsep dia. Sebab apa? Manusia ni kalau dia nak menghilangkan mudarat dengan mewujudkan mudarat lain, dia tak hilang stres, tak hilang masalah tu. Sebenarnya tak hilang. Sebenarnya dia tidak buang mudarat itu. Kalau buang satu mudarat menyebabkan timbul mudarat lain, hakikatnya apa? Dia tidak buang mudarat itu. Mudarat itu tidak hilang. Jadi kalau mudarat itu sebelum ni menekan dia, maka tekannya itu tetap ada sampai bila-bila. Jadi di sini di falsafah hadis Nabi ayat, bila kita nak buat sesuatu kena fikir. Ada implikasi buruk kalau tidak setiap apa yang kita nak buat, yang kita nak cakap, yang kita nak bertindak, kena fikir. Fikir habis-habis. Tu Nabi nak falsafah ayatnya hak tu sebenarnya. Ni untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Jadi kalau kita tak fikir tu pakai buat gitu, kita akan menyesal lah. Kita akan menyesal. Tu hak besar ni, hadis ni antara besar gitulah. Jadi mudah-mudahan dengan hadis yang kita bincang ni, dengan kita berkongsi mana pandangan ulama yang membahas hadis ini dalam kitab-kitab, mudah-mudahan kita dapat ambil lah. Kita nampak ketinggian hadis Nabi SAW untuk kita. Jadi setakat itulah. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk hadis yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.